10 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bagi pihak Wisma Putra, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh isu-isu yang berkait rapat dengan tugasan kami di Wisma Putra. Yang berhormat Sik tak ada, dan soalan-soalan beliau pun sebenarnya saya dan Timbalan dah jawab dalam Dewan ini pada masa-masa yang lalu. Yang berhormat Kanga tadi ambil ujian RTK antigen sekali dengan saya. Beliau bertanya tentang pelantikan Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Datuk Seri Izlan Yusof. Sebenarnya Datuk Ahmad Idham Ahmad Nazri meletakkan jawatan sebagai CEO Finas dan berkhidmat kepada saya menggunakan jawatan PTTK yang sedia ada. Cuma saya menggunakan istilah setiausaha kebudayaan kepada Menteri Luar untuk beliau. Jadi sebenarnya beliau buat national service kerana dia letak jawatan Jusa B dan datang ke jawatan grade 54. Tak ada kereta, tak ada driver, tak ada pejabat, tak ada PA. Dia ada bilik kecil sebelah pejabat saya. Manakala Datuk Seri Izlan Yusof yang saya lantik sebagai perunding kreatif kepada Menteri Luar Negeri, saya tak bayar dia, kita tak bayar dia gaji apa-apa. Dia betul-betul buat national service. Dan ini adalah untuk kita memulakan secara kecil-kecilan apa yang saya sebutkan pada 1 September 2021 bahawa Wisma Putra akan menggubal sebuah kerangka dasar luar yang baru di mana pertama, dasar-dasar yang fundamental tetap kekal, tiada perubahan dari segi dasar kita terhadap ASEAN, OIC, PBB, dasar berkecuali dan sebagainya. Namun ada beberapa pendekatan dan bidang baru yang akan kita terukai, termasuklah diplomasi kebudayaan. Dan pada 3 November 2021, Kabinet telah meluluskan kerangka ini yang saya sebutkan namanya dengan izin, Focus in Continuity, a Framework for Malaysia's Foreign Policy in a Post-Pandemic World. Dan ini sekali lagi termasuk beberapa pendekatan dan bidang baru yang satu dari antaranya ialah diplomasi kebudayaan. Dan kertas memorandum Jemaah Menteri yang kita bentangkan itu telah mendapat komen daripada kementerian-kementerian yang lain, termasuk terutamanya dua kementerian yang selalunya bertanggungjawab untuk seni budaya, iaitu KKMM dan MOTEK. Dulu saya Menteri KKMM, saya mencadangkan dan dipersetujui oleh Menteri MOTEK dan kami menubuhkan Majlis Perundingan Pembangunan Industri Kreatif diluluskan oleh Kabinet pada 27 Januari tahun 2021 dan matlamatnya ialah untuk memperkasa pembangunan industri kreatif secara lebih bersepadu yang melibatkan semua kementerian dan agensi kerajaan dan kita meniru model antara lain ialah model yang ada di Korea Selatan. Kebetulan pada 20 September yang berhormat mungkin perasan Presiden Korea Selatan ketika berucap di Perhimpunan Agung PBB membawa bersama beliau kumpulan K-pop yang paling terkenal di dunia, agaknya lah BTS untuk berucap sama dan membuat persembahan. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kalau dulu semasa saya Menteri KKMM, saya dan Menteri MOTEK berkata, marilah kita minta bantuan Kementerian Luar Negeri untuk mempromosi budaya di pentas antarabangsa. Kini Kementerian Luar Negeri mengatakan kami telah bersedia untuk membantu kedua-dua KKMM dan MOTEK dan juga agensi-agensi yang lain. Cuma dari segi bajet dan struktur, ini baru kita nak bina secara berdikit-dikit. Dan kita belajar dari pengalaman beberapa negara yang lain, Indonesia, Korea Selatan dan sebagainya. Dan bagi menasihati kita,
untuk melaksanakan program ini, kita akan menubuhkan, bukanlah menubuh, nanti timbul soal peruntukan lagi. Sebenarnya kita meminta nasihat daripada beberapa orang yang akan kita lantik sebagai penasihat dan mereka pun national service. Saya boleh sebut dua nama yang sudah pun bersetuju, Profesor Wang Sarian dari segi bahasa dan sahabat baik kita berdua, Saudara Edin Khoo dari segi persembahan seni tradisional, dan mungkin ada seorang sastrawan negara akan terlibat dan sebagainya lah, supaya sebab kita baru nak mula secara perlahan-lahan, tetapi kita tak naklah seni budaya itu hanya dilihat dari sudut yang sempit, tetapi kita lihat daripada sudut pandangnya yang luas. Terima kasih. Yang Mohd Menteri, kalau boleh saya nak bertanya, sebab dalam perbahasan saya juga ada menyentuh tentang bagaimana diplomasi budaya sebenarnya memang telah berjalan, dan antara produk kita yang agak berjaya lah sekurang-kurangnya di peringkat serantau ialah karya-karya animasi. Jadi saya harap ini juga akan diberi perhatian oleh Yang Mohd Menteri. Yang Mohd Menteri dulu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia ada aduan tentang daripada penggerak animasi. Jadi saya harap mereka ini dapatlah orang kata diintegrasikan dari soal budaya kita, bukan hanya tentang aspek seni dan juga sastra sahaja, tapi kita dalam dunia moden hari ini kita kena melihat juga tentang penglibatan golongan ini. Saya sependapat dengan Yang Berhormat. Sebab itu dalam kertas kita, sebenarnya saya mengutip apa yang diputuskan dalam Majlis Perundingan Pembangunan Industri Kreatif. Bila kita melihat, tadi Tuan Yang Dipertua saya kata bukan hanya seni budaya tapi melibatkan falsafah, melibatkan warisan bahasa sastra dan kebudayaan. Tetapi kalaupun dari seni budaya, kita menggunakan definisi oleh United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, yang melihat industri kreatif dari 4 komponen yang besar, yakni tradisional, seni budaya, media dan juga apa yang disebut functional creation. Jadi setiap 4 itu ada dia punya subkomponen. Jadi ini termasuklah yang Muhammad sebutkan tadi, animasi itu termasuk di bawah media, iaitu di bawah new media. Dan memang benar kita ada beberapa orang anak-anak muda kita yang sudah menempa nama di peringkat antarabangsa. Mereka menjadi creator untuk setengah-setengah permainan yang mendapat sambutan luas dan kita akan mengambil kira persoalan itu. Tapi sekali lagi saya ingin jelaskan bahawa bukan hasrat Wisma Putra untuk mengambil alih kerana dua kementerian yang utama tentang soal budaya ni tetap KKMM dan MOTEK tetapi kami menyediakan dari segi fasilitasi untuk di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Itu betul. Saya rasa kalau tak ada yang lain, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian. Dan insyaAllah. Yang Bapak Menteri, sedikit batu kawan. Batu kawan tak sempat lah itu, tapi sebab kawan bolehlah. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Bapak Menteri. Dalam ucapan saya telah bangkitkan jika Malaysia mempertimbangkan untuk meratifikasi konvensyen-konvensyen antarabangsa seperti ICCPR dan sebagainya. So I believe proses meratifikasi di bawah Kementerian Yang Berhormat. Dan saya rasa selepas Malaysia telah mendapat tempat di United Nations Human Rights Council, mungkin the next step is to ratify this kind of international conventions seperti UNCTAD juga. Terima kasih. Okay, ini topik yang berbeza sedikit, tetapi saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Memanglah bila sampai ke peringkat antarabangsa, tugasan itu ialah tugasan Wisma Putra, tetapi ada banyak kementerian dan agensi yang masing-masing menjadi guardian dengan izin kepada isu-isu yang berkaitan. Dan saya sebenarnya perkara-perkara ini saya jangka akan kita bicarakan dengan lebih mendalam. Sebaik sahaja
Dewan ini meluluskan Special Select Committee untuk apa namanya dasar luar itu sudah diluluskan tetapi belum dinamakan pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa. Saya fikir sebaik sahaja ia dinamakan dan kita boleh duduk berbincang bukan saja soal framework ini tetapi juga isu yang ditanyakan dan juga hubungan misalnya antara Wisma Putra yang hendak dirapatkan lagi dengan ahli-ahli yang berhormat yang ramai yang aktif dalam pelbagai platform antarabangsa. Sahabat saya daripada Kelang misalnya beliau di beberapa platform ASEAN MPs for Human Rights dan sebagainya. Yang itu boleh kita formalize hubungan dan kita boleh facilitate suara-suara ahli-ahli parlimen di pentas antarabangsa. Sekali lagi Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas sumbangan dan pandangan yang diberikan oleh teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di Kementerian Luar Negeri. Seterusnya